Ku pilih-pilih lagi.
Terima kasih Elika, artis kita daripada Pusat Budaya dan Seni. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua yang sedang menonton Biskut Kering Kopi O. Kali ini kita dah ke episod ke-20 bersama dengan Ghazali Syafiee Graduate School of Government ataupun GSGSG. Saya nak perkenalkan orang-orang kuat ni. 3 jejaka handsome bersama saya hari ini. Yang pertama sekali, yang paling penting ni, Profesor Madya Dr. Rosdi Omar, penolong Naib Chancellor dan juga Dekan Ghazali Syafiee Graduate School of Government. Selamat datang, Doktor. Selamat datang. Kena test tu. Okey. Boleh saya juga nak ucapkan selamat datang kepada Profesor Madya Dr. Amin Nur Rashid Yatiban, merupakan pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis. Selamat datang, Dr. Amin. Terima kasih, Lin. Sama-sama. Yang hujung sekali tu tak lain dan tak bukan Dr. Kamarul Azman Khamis, pengarah Institute for Indonesia, Thailand dan Singapura. Selamat datang, Dr. Kamarul. Selamat datang, Puan Lin. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, kita juga ada di Webex sekarang ni. Bersama kita Halmi Hamdan, merupakan pelakon, produser, pengerusi Yayasan Anti Rasuah Perlis. Selamat datang, Halmi. Mana Halmi kita ni? Boleh tak nak dengar suara sikit? Lambai-lambai sikit, Halmi. Hello. Mana gambar dia? Boleh on kamera tak? On video. Okey. Tu dia. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suspense saya hari ni sebab semuanya hebat-hebat panel ni. Ada pelakon, ada pengacara, ada Datuk Wan kat situ. Okey, kita perkenalkan kita punya panelis yang kedua, iaitu Datuk Wan Khalid bin Wan Muhammad, merupakan dulu ni ambil master dengan Political Science di UM, pengerusi eksekutif G3 Global Berhad. Selamat datang, Datuk Wan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tidak dan tak lain bukan, kita nak jemput Muhammad Izwan Azim Muhammad Saleh, DJ Cool FM dan juga pengacara TV3. Selamat datang, Izwan. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk sesi pagi ni. Tiba-tiba saya rasa macam saya dekat Cool FM pula sekarang ni. Aura dia tu kan. Okey. Okey, terima kasih kerana bersama kami. Saya sebenarnya nak bagi Din diperkenalkan dulu. Dia ada ramai dia punya tim-tim sebenarnya di belakang tabir ni. Silakan Din. Dr. Rosdi boleh? Okey, terlebih dahulu saya selaku Dekan Ghazali Syafiee Graduate School of Government ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nur Azlin kerana menjemput kami dalam program Biskut Kering Kopi O bersama GSGSG. Dan untuk pengetahuan semua, kita ada beberapa ahli panel yang sepatutnya berada dalam program kita pada hari ini. Kita ada Timbalan Dekan GSGSG from Madya Dr. Hamidi. Kita juga ada Dr. Ayu Masyitah Muhammad Udin selaku pengarah Institute of Malaysian Political Analysis. Kita juga ada Dr. Fakrul Razi selaku pengarah GSIP. Kita juga ada 5 orang penyelaras postgraduate, iaitu Dr. Ashabi daripada STEM, Dr. Syuhadah daripada SOG, Dr. Fajar daripada SOIS, Dr. Salwani also daripada SOIS dan juga Dr. Nazli daripada School of Law. So untuk pengetahuan audience yang berada di depan saya dan juga di luar sana, GSGSG ini merupakan salah satu graduate school di UUM selain daripada Osman Yu Abdullah Graduate School dan juga Awan Haq Saleh Graduate School. Dan di samping tugas utama kita lebih kepada untuk mengurus dan mengendalikan pengajian pasca siswazah yang ditawarkan oleh 4 pusat pengajian yang berada di UUM Kolgis, iaitu di School of Government, School of Law,
School of Tourism, Hospitality and Event Management dan juga School of International Studies. Dan di samping kita mengurus, mengendali tentang pasca pengajian pasca siswazah, kita juga ada 3 institut Lin dan juga 1 program center, executive program center. Pertama Institute of Excellence for Islamic Jerusalem Studies, di mana pengarah dia ada di sebelah saya. Yang kedua, kita ada Institute for Indonesia, Thailand and Singapore, di mana pengarah juga berada bersama dengan saya pada hari ini. Dan kita juga ada Institute of Malaysian Political Analysis. Dan yang keempat, kita ada Ghazali Shafi'i Executive Enhancement Program. Ini adalah orang kata Executive Program Center yang berada di GSJSG. Ya. Di samping itu, untuk pengetahuan semua, kita ada menawarkan program yang orang kata menarik perhatian orang ramai di luar sana. Dan kalau kita tengok bila kita lihat kepada pamphlet kepada Ghazali Shafi'i Graduate School tu, kita ada program PhD dan juga program Masters by Research dalam bidang public management, bidang tourism, international studies, political studies dan lain-lain. Dan juga kita menawarkan juga ada 14 program Masters by coursework dan juga by research di UUM Kogis. Dan yang menarik di JSJSG ni, kita juga menerusi Ghazali Shafi'i Executive Enhancement Program. Kita menawarkan program-program yang kita katakan khas ataupun program signature on demand, signature kita program. Ataupun in-house program yang memenuhi kehendak stakeholder kita lah. Di mana kita ada program kerjasama dengan INSPIN, dengan PELIS, dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga program khas ahli parlimen. That's why kita galakkan ahli-ahli politik kita yang berada di luar tu, di luar sana, untuk bersama-sama kita untuk melanjutkan pengajian mereka di UUM, terutama di UUM Kogis lah, di JSJSG. Dan kita juga ada menawarkan kursus jangka pendek untuk program eksekutif dan juga untuk pengurusan tertinggi. Dan yang terbaru yang kita tengah sekarang run adalah program UUM JPA yang kita namakan sebagai Strategic Management Executive Series, yang tengah dan sedang berjalan. Dan untuk pengetahuan Lin, sejak tahun 2010 kita GSJSG ni ditubuhkan pada tahun 2010 sehingga kini kita mempunyai seramai 2,995 pelajar yang berdaftar dengan kita, dan seramai 1493 yang telah alumni lah, yang dah bergraduasi dengan kita. Maknanya dah jadi berkolaborasi. Okey. Termasuk salah seorang yang jadi panel kita pada hari ini. Okey. Begitulah banyak program ada JSJSG. Hari ini kita cerita Dr. Rusdi, PKP, PKPB, PKPP. Jom kita buat masa dia PhD. Masa yang sangat sesuai. Masa sebab online yang sangat kan, sesuai. betul tak? Kat mana-mana pun boleh sambung belajar. Yes, masa ni lah untuk kita yang berada di luar tu, untuk sama-sama kita buat master dan PhD di JSJSG. Kerana kita melihat sekarang ni kita belajar dengan cara yang orang kata lebih mudah sekali, melalui online dan sebagainya. Betul. Ya. Saya sebenarnya bukannya apa tahu bila tajuk ni, sebab saya tengah fikir 3 panelis kita tu memang busy. Datuk Wan, Halmi dengan berlakon dia, Izwan dia tak payah cakap lah kan dengan DJ dia. So kalau saya memang nak tanya ni tips ni macam mana, how they do it. Kalau yang busy ni pun boleh sambung belajar. Ini kan pula yang tengah PKP ni, PKPP, PKPB ni kan, lagi tak ada alasan. Okey, saya nak bawa terus ke alumni sekejap lah.
Saya nak bagi Dr. Amir Bagi, dengan Dr. ya. Kamal tarik nafas dulu. Okey, sebabkan Izzuan yang ada dekat kamera sekarang ni, saya nak minta Izzuan cerita sikit lah. Mungkin Izzuan boleh cerita latar belakang masa belajar di GAG dan macam mana Izzuan betul-betul bahagikan masa, sebab DJ kan macam-macam busy tau. Semua orang tahu dah lah kerja DJ tu tak tentu masa kan. Jadi boleh tak Izzuan ceritakan pada kita dan kongsilah untuk siapa yang tengah menonton ni, mungkin diorang ni tengah tengok, tengah nak fikir-fikir lagi, dan mungkin ada DJ-DJ kat luar tu yang bakal mengikuti jejak Izzuan. Silakan Izzuan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Puan Nur Razlin, moderator pada tengah hari ini. Saya nak ucapkan juga salam hormat kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rusdi Omar, penolong Naib Chancellor dan juga Dekan di GSG SG. Profesor Madya Dr. Hamidi, Timbalan Dekan, juga Dr. Aminur Rashid dan juga penyelia saya Dr. Kamarul Azman. Saya suka sekali tajuk biskut kering kopi O ni dan memang kena pada masanya ketika kita semua tengah kena PKP, PKPP, PKPB, PKPD je kalau boleh tu kita tak nak kena lah diperketatkan tu kalau boleh kita tak nak kena. Dan sejujurnya memang saya mengambil keputusan untuk menyambung pengajian ijazah sarjana saya dalam musim ketika kita tak boleh pergi mana-mana. Saya tahu pada ketika ini saya tak akan dapat tugasan luar, saya tak akan kena dihantar ke mana-mana untuk buat liputan ataupun apa-apa seminar dan sebagainya. Jadi ini memang masa yang tepat untuk saya sambung pengajian master saya, dan saya harus jujur, ini adalah percubaan kali kedua saya. Setelah percubaan kali pertama dahulu, saya sambung master di UiTM agak separuh jalan. Bukan sebab saya tak boleh buat, tapi sebab gangguan daripada kerja. Jadi saya ambil masa tu ijazah sarjana dalam bidang mass communication dan mode kelas, maknanya saya kena hadir ke kelas. Dan waktu itu memang kerja macam biasa. Jadi kadang-kadang waktu kita dalam kelas saya dapat panggilan daripada bos di pejabat, suruh buat itu, buat ini, jadi agak mengganggu saya. Bertaubat daripada kesilapan masa lalu tu, saya tengok betul-betul keadaan sekarang ni, dan apabila PKP di mana kerja-kerja yang boleh saya selesaikan di rumah, termasuk buat DJ pun boleh di rumah, tak ada masalah. Jadi saya ada banyak masa untuk lakukan apa yang boleh saya lakukan bagi pengajian kali ini. Dan saya rasa ini pilihan yang tepat sebenarnya. Bukan sahaja dari pemilihan school dan universiti, saya lebih berani sekarang keluar lebih jauh. Kalau dulu setakat kita duduk di Kuala Lumpur ni, main area sekitar Shah Alam dan sebagainya, tapi sekarang saya pilih Universiti Utara Malaysia jauh. Sebenarnya UUM ni saya dah dengar lama sebagai seorang bekas pelajar di UIA, yang saya katakan sebagai seorang pelajar degree UIA tu, orang kata kampus UIA tu cantik, dikelilingi bukit dan sebagainya. Tapi di Semenanjung ni orang kata kampus UUM tu lagi cantik. Tenang dan damai lah katanya, ya. Jadi saya pernah dengar, tak pernah masuk, saya nak cuba. Dan apabila saya hari tu, apabila mendaftar pengajian master saya round, ternyata memang satu kampus yang tenang. Dan jadi saya fikirkan saya buat satu pilihan yang tepat dengan mood pembelajaran yang tepat pada masa yang tepat, di mana saya boleh beri banyak tumpuan kepada topik yang saya pilih untuk saya lakukan kajian saya. Dan insya-Allah sekarang ni saya baru saja lepas kolokium, saya menghampiri defense proposal, dan saya perkirakan mood yang saya ambil sekarang pun iaitu by research lebih baik, kerana saya ada masa saya yang tersendiri. Saya hanya perlu berhubung dengan Dr. Kamarul hanya untuk beri update dan sebagainya. Masa lebih banyak kepada saya lah. Dan saya rasa pada umur saya sekarang tak ada alasan kenapa saya tak perlu sambung pengajian saya. Kita semakin berusia, ketika saya boleh capai sekarang, lebih baik saya lakukan sekarang, InsyaAllah. Itulah dia hikmah di sebalik PKP, PKPB dan PKPP ni. Izzuan betul-betul tarik peluang ni. Betul tak Izzuan? Ni lah hikmah. Dia betul tak Izzuan? Kalau tak, memang tak ada masa. Kita pun faham dengan tuntutan tugas yang sangat busy tu. Okey, kita nak dengar pula daripada Datuk Wan.
Datuk Wan ni lagi lah orang penting ni, pengerusi eksekutif G3 Global Berhad, tapi boleh juga sambung belajar dia. Silakan Datuk, kongsi dengan kita sikit cerita. Okey, terima kasih Puan Norzlin selaku moderator kita pada pagi ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Rusdi, Dr. Amiruddin, Dr. Hamidi dan juga Dr. Kamarul yang sama-sama turut serta bersama kita pada pagi ini. Di sini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya sebagai pelajar master dan juga sekarang ni tengah struggling untuk menghabiskan PhD di Ghazali Shafi'i Graduate School of Government, UUM. Pengalaman saya memulakan master actually pada tahun 2015. Setelah masa tu saya masih bekerja di sebagai penjawat awam. Jadi pengalaman saya kat sini masa saya mengambil master, saya sebagai penjawat awam. Di mana saya bekerja di bersama di Kerajaan Negeri Sarawak dan selepas itu saya ambil PhD pula semasa saya berada di sektor korporat. Saya sebagai pengurusi eksekutif di sebuah syarikat tersenarai awam atau public listed company. So di sini saya dapat merasa dua situasi semasa berada di kerajaan government sector dan juga in corporate. So pada 2015 alhamdulillah saya dapat menghabiskan pengajian saya pada 2018 dengan bantuan saya punya supervisor Profesor Dr. Rahim dan juga Dr. Kamarul. Dan selepas itu satu tahun saya berehat. Tapi lepas tu saya terfikir that I can do more. So saya terus membuat keputusan menyambung PhD. Jadi ramai tertanya, saya berada masa tu master saya kat Kuching, kenapa memilih UUM? Kat negeri utara, kat Sarawak ada. Tapi sebab saya memilih UUM sebab dari segi flexibility dan juga khusus yang saya nak tu ada kat UUM. Dan dia punya ahli-ahli anggota-anggota pengajar dia very friendly and then memang support all out hasrat saya untuk menyambung pelajaran master dan juga PhD. Jadi dari situ ramai yang tanya saya. Masa tu saya sibuk sebagai penjawat awam, apa tujuan hasrat saya untuk menyambung pelajaran? Sama ada untuk career movement ataupun untuk kenaikan gaji atau dipaksa oleh keluarga ke ataupun daripada majikan ataupun kawan. Saya nak menyambung melanjutkan pelajaran saya sebab I want to challenge myself. Bagi saya that kita kena membaki diri sendiri sebelum kita nak membantu orang lain. So I challenge myself, I can do this. So furthermore that the course that the kursus yang saya nak ada kat UUM dan saya membuat keputusan. Jadi di situ saya memilih jurusan di UM Zut, tapi masa saya membuat keputusan tu, satu, saya kena meminta kebenaran daripada majikan saya. Betul. Sebab kita kerja ni, kalau ambil keputusan nak belajar, lepas tu tak boleh bagi komitmen dari segi kerja, majikan tak tahu, nanti tak elok untuk kita punya hubungan kita dengan majikan dan juga organisasi. Betul. Jadi memula saya buat keputusan untuk belajar ambil master tu, saya bertanya dengan majikan. Majikan saya pada masa tu adalah Allahyarham Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adenan Sateng. So masa tu saya sebagai pegawai dia dan saya tanya dia, YAB Datuk Patinggi, saya nak melanjutkan pelajaran tapi saya tidak akan melonggarkan ataupun mengurangkan komitmen saya kepada kerja saya. Jadi jawab beliau senang, you know what is the best for you and then you know what to do. Jadi bagi saya itu adalah satu blessing daripada beliau dan saya berjanji memberi komitmen kepada beliau dan daripada situ bermulalah kehidupan saya sebagai pelajar dan juga pada masa yang sama sebagai susah sulit kanan kepada seorang ketua menteri. Jadi di situ saya kena membahagikan masa, alhamdulillah, because of the flexibility of UUM ni membolehkan saya menghabiskan pengajian master saya dan seterusnya dalam proses untuk menghabiskan pengajian PhD saya. Very inspiring story daripada Datuk Wan. Sebab Datuk Wan unik dia punya pengalaman daripada government ke public sector, ke private sector.
So disebabkan flexibility tu sebenarnya yang membantu student untuk menghabiskan ni, sebab bagi saya flexibility dan juga guidance daripada komitmen daripada lecturer sangat penting, betul tak Dr. Rusdi Betul. Di samping itu juga Silakan. mahasiswa atau student-student kita ni, Datuk Wan Khalid, Izzuan Aziz, dia betul workaholic lah, bekerja keras untuk menghabiskan pengajian. Betul. Struggle. Bukan senang. Bukan senang Bila without bekerja, jeopardizing career dia tu. career dia. Komitmen dua-dua kena bagi, betul tak? Ni lagilah yang kita punya panelis yang seterusnya lagi busy. Dia pelakon. Encik Halmi Hamdan. Dia berlakon, dia producer, dia juga pengurusi. Macam mana? How do you do it? Mungkin Cik Halmi boleh share dengan kita semualah. You punya pengalaman dan juga struggling dan challenges yang dihadapi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada puan pengacara majlis yang dihormati semua barisan pengurusan kolej, Profesor Madya, Prof, Doktor, serta semua panel-panel dan pendengar-pendengar yang sedang mendengar lah. Sebenarnya daripada keadaan saya ni kelang kabut sikit ni. Saya terpaksa masuk dalam kereta sebab memang Tengah set. berlangsung Pengambaran. Langkawi ni. So dapat curi masa sikit lah untuk berkongsi sedikit pengalaman tentang pengajian yang sedang berlangsung di UUM ni lah. Jadi kalau tak nampak muka pun tak apa kan, sebab line tak berapa cantik ni. Okey. Tak apa, boleh kita boleh dengar. Okey, boleh. Okey. Jadi sebenarnya sebelum ni saya banyak mendengar lah rakan-rakan yang sambung belajar master, PhD, dan timbul rasa keinginan tapi takut sebab macam-macam dengar cara orang bercakap ni, pengajian ni susah lah, yang tu lah, yang ni lah. Sampailah saya berjumpa dengan penyelia saya sekarang, itu Dr. Kamarul Azman Khamis. Beliau yang banyak memberi dorongan dan memberi panduan kepada saya. Jadi why not saya cuba. Dengar nama UUM ni pun dah satu ketakutan sebenarnya. Sebab masa saya sekolah dulu, UUM antara universiti-universiti yang famous lah dekat Malaysia ni. Jadi bila saya dapat peluang berjumpa dengan pensyarah saya ni, pensyarah pembimbing saya ni, saya cuba apply dan dapat, alhamdulillah. Dari situ saya mula memasuki kelas-kelas yang diperuntukkan, dan saya dapati memang suasananya memang berbeza daripada apa yang saya dengar lah, dengan profesional pensyarah yang kita berhubung ni, dengan cara pendekatan yang diberikan oleh pengurusan UUM sendiri. Saya rasa memang upset lah, memang berbeza daripada apa yang saya dengar sebelum ni, dan saya rasa seronok. Walaupun saya sibuk, saya tetap akan mencari masa untuk menyelesaikan, dan insyaAllah saya sedang menunggu tarikh viva saya lah kan. Tapi yang paling specialnya di UUM ni sebab saya tengok saya sentiasa dihubungi, kalau saya agak slow, agak perlahan, saya sentiasa dihubungi oleh pensyarah bimbing saya untuk beri semangat dan dorongan. Dan saya rasa benda ni adalah satu kelebihan yang ada di utara Malaysia ni, yang boleh membantu orang-orang lain di luar sana yang berniat untuk sambung belajar. Itu saya rasa satu kelebihan yang saya dapat lah. Saya dapat, alhamdulillah, dapat bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang berilmu dan orang-orang yang berakhlak. Sebab saya dapati bila saya berhadapan dengan pensyarah-pensyarah, dengan pengurusan, mereka ni golongan orang-orang yang sentiasa merendah diri tetapi ilmu penuh di dada. Alhamdulillah. Itu menambahkan kekaguman saya lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang bagi lebih semangat tu. Betul tak Almi? Itu yang bagi semangat untuk terus, betul tak Almi ya? Sebab betul. sebab student ni dia kena ada guidance. Bukannya mudah nak ambil PhD master ni. Betul tak Dr. Kamarul? Cikgu Halmi ni juga selain berlakon, producer dan sebagainya, dia juga merupakan seorang tenaga pengajar. Guru di sekolah. Di sekolah? Guru di sekolah. Itu yang kata banyak bidang, banyak pengalaman, dia punya effort, usaha tu. Betul. Untuk belajar dan sebagainya. Tu saya cakap, sedangkan yang sibuk pun boleh sambung belajar. Ni kan pula zaman-zaman PKP ni bukannya apa, sebab online, betul tak? Doktor di mana-mana
mana pun dah tak ada alasan sebenarnya, platform kita dah bagi dah. Itulah tajuk dia pun PKP, PKPB, PKPP. Boleh je buat master walau di mana juga kita berada. Dan macam Izwan tadi, dia pun gunakan PKP ni sebagai perangsang untuk dia terus sambung. Tambahan pula online webex. Sekarang tak kena datang, tak perlu pergi kelas. Online saja. Online saja. Walau kat mana pun. Dalam kereta pun boleh je attend kelas. Kan yang fleksibel, pensyarah-pensyarah. Why not come join UUM? Okey. Kita sebenarnya nak break kan, producer. Kita selepas ni kita akan sambung dengan cerita daripada Dr. Amin dan juga Dr. Kamal berkenaan dengan dia punya institut lah. Mesti ramai yang nak tahu ni. Sebab ni sekarang ni kita dah tengok dah yang sibuk-sibuk pun boleh sambung belajar. Ini kan pula yang tak berapa sibuk. Sibuk tu memanglah ada kan. Semua orang sibuk. Tapi sebenarnya letak kepada diri sendiri. Okey, kita nak jemput artis kita daripada Pusat Sukan sebenarnya, saya Aziz, untuk menendangkan lagu untuk anda semua dan teruskan bersama kita. Lepas ni kita nak dengar cerita daripada Dr. Amin. Daripada tadi dia tunggu lepas ni turn eye ni. Doktor dan juga Dr. Kamarul. Silakan saya Aziz. Bila ku dengar bunyi maracas, diiring pula petikan gitar, suara biola mendayu-dayu mengiringi suaramu. Di malam itu engkaulah bintang, menyanyi lagu berdendang sayang. Ramai yang datang bertepuk riang, kau senyum padaku. Terpesona hatiku, ku melihatkan gayamu. Cantik-cantik malam itu, engkau bintangku. Nyanyikan lagu itu, hiburkan peminatmu. Lupakanlah sementara kamu itu. Jangan lupa, janganlah sayang, lagu baru kita dendangkan. Jangan lupa, janganlah sayang, lagu lama dilupa jangan. Bila ku dengar bunyi maracas, diiring pula petikan gitar, suara biola mendayu-dayu mengiringi suaramu. Di malam itu engkaulah bintang, menyanyi lagu berdendang sayang. Ramai yang datang bertepuk riang, kau senyum padaku. Terpesona hatiku, ku melihatkan gayamu. Cantik-cantik malam itu, engkau bintangku. Nyanyikan lagu itu, hiburkan peminatmu. Lupakanlah sementara dukaku ini. Jangan lupa, janganlah sayang, lagu baru kita dendangkan. Jangan lupa, janganlah sayang, lagu lama dilupa jangan. Terima kasih. Terima kasih Yazi. UUM ni macam-macam bakat ada. Orang pusat sukan bukan hanya boleh fisio, boleh bersukan, menyanyi pun boleh. Lepas ni dengan cerita Din akan menyampaikan satu lagu penutup. Betul Dr. Rosdi? Gurau je. Okey, saya nak bagi peluang hari ni sekarang ni kepada Dr. Profesor Madya, Dr. Amin Nur Rashid yang akan bercerita tentang Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis. Ramai nak dengar cerita ni. Silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak diucapkan kepada Lin yang memberikan laluan kepada kami untuk berkongsi
pada hari yang berbahagia ini. Jadi ringkasnya, Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis ataupun dalam bahasa Inggeris Institute of Excellence for Islamic Jerusalem Studies IEIJS UUM adalah sebuah institut kecemerlangan yang memfokuskan kepada penyelidikan dan perundingan. Okay? Dan niche area kami adalah memfokuskan kepada Baitul Maqdis, kawasan sekitarnya yang dirujuk sebagai rantau Asia Barat, dunia Islam dan global interest towards the region terhadap kawasan yang berkenaan. Maka fokus penyelidikan dan juga perundingan adalah dalam hal yang berkaitan dengan area ini. Dan dalam masa yang sama dengan niche area yang berkenaan, IEIJS adopt interdisciplinary and multidisciplinary approaches di dalam research dan juga consultation. Maknanya di sana, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, dalam latar ataupun background kelulusan yang bagaimana sekalipun, sekiranya boleh dichannelkan untuk kajian-kajian yang berkait dengan niche area kami adalah sangat dialu-alukan. Contohnya, ada yang background architecture, ada yang background engineering, tetapi ada interest contohnya untuk buat kajian yang berkait dengan kesan-kesan tinggalan sejarah bangunan-bangunan pembinaan yang berada di kawasan ini dan kawasan-kawasan yang saya sebut tadi, maka dia boleh buat, boleh sambung belajar di peringkat masters ataupun PhD dalam Islamic Jerusalem Studies. Dan alhamdulillah sejak daripada penubuhannya, maka IEIJS diberikan laluan dan kebenaran oleh UUM juga untuk mereka yang mempunyai keinginan untuk buat kajian dan menulis di dalam bahasa Arab. Saya pun nak yang tanya. sekaligus daripada itu, kita open. Siapa yang nak buat dalam bahasa Melayu, ahlan wa sahlan, selamat datang. Siapa yang nak buat dalam bahasa Inggeris, we welcome you all to join UUM. Siapa yang nak buat dalam bahasa Arab, ahlan wa sahlan. Bersama-sama dengan kami insya-Allah untuk buat penulisan kajian walaupun di dalam bahasa Arab, dan alhamdulillah setakat ini kita ada lebih daripada 50 orang. Oh, okey. Masters Arabic and PhD candidates yang buat kajian di dalam bahasa Arab. Malah di bawah IEIJS sendiri, setakat ini daripada penubuhan dalam sekitar 5 tahun yang lepas, kita telah produce dalam sekitar 8 orang PhD graduates di dalam bidang pengajian Baitul Maqdis ini, dan mereka datang daripada pelbagai negara, dari Palestin, dari Turki, dari Qatar, dari Malaysia dan seumpamanya. Dan daripada 8 orang itu alhamdulillah 4 orang daripadanya berjaya menamatkan pengajian dalam tempoh GOT, graduate on time. Ada yang dapat selesaikan dalam 2 tahun setengah, ada yang 3 tahun dan sebagainya. Jadi jangan tunggu lama-lama. Jom join UUM, GSG dan buat kajian dalam area yang berkenaan. Dan alhamdulillah kita juga mempunyai rangkaian kerjasama dengan beberapa institusi di luar negara, so that siapa yang mempunyai keinginan untuk sambung study, there will be an opportunity insya-Allah. Bila selesai pandemik ini dapat diatasi, bila border akan dibuka semula, maka rakan-rakan kita, pelajar-pelajar kita yang ada peluang untuk sambung belajar bersama-sama dengan UUM dalam bidang pengajian Baitul Maqdis ini juga ada peluang untuk mungkin sebulan, 2 bulan berada bersama dengan our strategic partner di Turki, di Qatar, antaranya Ankara Social Science University, begitu juga in the pipeline University of Sharjah, begitu juga dengan LFU Lebanese French University dan seumpamanya, yang semua ini insya-Allah akan memberikan peluang enrich our experience dan juga widen our network dalam menjayakan agenda penyelidikan. Semua tu dan nama-nama perundingan. besar tu, universiti besar. Yang penting 3 languages boleh buat, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Betul Dr. Amin Ya, betul. Dia nak tambah ke? Nak tambah? Tak. Tak ada. Okey. Alright, tu kita dah dengar tadi tu, interestingnya. Sebenarnya yang kat luar sana tu boleh buat collaboration.
dengan Dr. Amir untuk kalau ada yang area-area yang berkenaan lah yang tadi sebut tadi tu kan. Okey, sekarang ni kita nak bagi Dr. Kamaru pula cerita sikit sebab Dr. Kamaru merupakan pengarah Institute for Indonesia, Thailand dan Singapura. Ni dekat ni dengan kita ni, sangat dekat dengan kita. Boleh tak Dr. Kamaru cerita sikit skop programnya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Puan Nur Azlin. Comel orang panggil. Comel, lawa, semua ada. Kita ada moderator kita yang hebat pada hari ini. Moderator kita yang hebat, kita pun bersemangat. Dekan kita bersemangat nak menyanyi lah sekali. Sebab apa? Sebab ada moderator yang hebat. Sahabat saya, Profesor Madya, Dr. Aminur Rashid, pengarah IJS, dekan yang gitu friendly, yang menjaga kebajikan kami di JSJSG. Sebenarnya UMITS ni, tak lupa juga kepada rakan-rakan kita bersama panel-panel kita. Saudara Izzuan Azir yang sanggup pada hari ini melapangkan masa. Dia bertugas di DJ Cool FM tapi dia fokus pada hari ini bersama Facebook Live kita. Terima kasih Tuan Izzuan Azir melapangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Tak lupa juga Datuk Wan Khalid, orangnya hebat, banyak pengalaman yang dikongsi sebelum ini, juga merupakan alumni kita, juga pelajar kita dan juga Cikgu Halmi. Ini orang-orang yang busy dengan kerja harian mereka tetapi memandangkan kerjaya, memandangkan kalau kita nak ikut busy, hari-hari busy. Tak begitu Puan Nur Azlin. Bila nak belajar dan sebagainya, tapi nekat ingin belajar dan sebagainya. Kita balik pada UMITS. UMITS ni sebenarnya nama penuhnya Indonesia Kajian Institut Indonesia, Thailand dan Singapura. Di mana Indonesia, Thailand, Singapura kita buat begitu juga dengan Dr. Amin, sama juga perundingan, pendidikan dan sebagainya. Kajian-kajian yang kita jalankan dengan Indonesianya, dengan Thailandnya, dengan Singapuranya, dengan BINUS University, tidak lupa juga dengan Malaysia. Dan kita juga mempunyai hubungan-hubungan dengan agensi-agensi luar. Dan juga pelajar-pelajar kita juga ramai yang menuntut dan belajar di JSJSG seperti PTD, pegawai JPJ, custom dan sebagainya. Selain penyelidikan dan perundingan, kita juga promote pelajar-pelajar untuk datang ke UM khususnya untuk mastersnya dan PhD-nya, juga dengan degree, PACE, kita promote juga ke PACE. Yang mana yang nak melanjutkan pelajaran ke degree dan sebagainya, boleh pergi dekat PACE. Untuk masters dan PhD, datang ke Ghazali Shafi'i Graduate School. Saya juga berbincang dengan dekan kita, Profesor Madya Dr. Sudi Omar, banyak pandangan-pandangan bernas, banyak yang dilontarkan bagaimana kita nak memperkasakan UMITS. Kita buat kajian-kajian yang lebih ilmiah. Sekarang ini COVID-19, COVID-19, kita tak boleh pergi ke Indonesia, kita tak boleh pergi ke Thailand, kita tak boleh pergi Singapura dan sebagainya. Why not? Kita buat webinar, kita berbincang. Di samping kita berbincang, kita promote pelajar-pelajar di sana untuk datang ke Malaysia dan pelajar Malaysia pergi ke sana. Jadi maksudnya usaha sama. Di dalam menuntut ilmu ni, berbincang dan sebagainya, why not pelajar-pelajar di sana datang ke UM, dalami ilmu di UM dan sebagainya. Dan sama-sama kita mengadakan MOU, usaha sama dan sebagainya. Betul. Di samping itu kajian, pendidikan ilmiah dan sebagainya. Banyak yang dapat kita kongsi bersama. Tak macam tu Puan Lin. Macam hari ini juga kita boleh panggil pelajar-pelajar Indonesia, pelajar Thailand dan sebagainya. Ada juga yang menonton tu. Promote daripada luar negara dan sebagainya. Betul. Ini kaedah-kaedah yang Ghazali Shafi'i Graduate School Alhamdulillah buat sebelum ini. Ini pun berkat usaha sama dengan kebijaksanaan dekan kita lah. Dan juga PNC, betul, bukan saya dekan, tapi PNC Pronet Chancellor. Dengan busynya mesyuarat dan sebagainya, saya kata Dr. Rosdi, hari ini tinggal mesyuarat, kita fokus program itulah kita. Itulah komitmen yang diberikan oleh Pronet Chancellor kita. Dan yang terakhir, jom ke UUM. Jom. Belum terakhir lagi ni. Ada lagi nak cerita ni. Okey, saya nak tanya sebenarnya kan pemilihan panel kita hari ni sangat menarik tau sebab dia daripada background yang berbeza. Jadi disebabkan daripada background berbeza, saya nak minta tips ni. Datuk Wan ni busy sebab Datuk Wan ni kira daripada private sector. Represent private sector untuk hari ni sebab dan pernah ada pengalaman di government servant dan kemudian ke private sector. Saya nak tanya tips lah. Datuk Wan, how do you do it? Penting tu sebab yang kat luar sana tu tengah menonton ni. Diorang pun kita semua diberi 24 jam. Tapi macam mana Datuk Wan boleh tips lah sambung belajar macam dengan busy tu. Ramai yang nak tahu tu. Mana tahu ada yang dengar ni dia pun boleh ikut sekali untuk jom masuk join GHG. Silakan Datuk Wan. Okey, terima kasih Puan Roslin. Sebenarnya ia bergantung kepada kehendak diri sendiri.
Sebab kalau nak cakapkan tidak cukup masa, memang kita ni tak ada masa. Betul. 24 jam tu bukannya kita perlukan 24 jam. Even kita perlukan 4-5 jam sehari pun dah cukup. Yang pentingnya komitmen kita kepada benda yang kita buat. Jadi untuk anda-anda yang kat luar sana yang ingin berhasrat untuk menyambung pelajaran, kena work smart. Maksudnya apa yang kita nak ambil, yang nak belajar tu mesti ada kaitan dengan kerja yang kita buat. Kalau kita buat kerja tak ada kaitan dengan benda yang kita nak belajar, kita akan jadi rasa stres. Jadi begitu juga masa saya ambil master dulu, sebab saya berhubung dengan pejabat awam, saya berhubung dengan ahli-ahli politik, saya berhubung dengan ahli-ahli korporat. Jadi saya gunakan apa yang saya hadapi pada saat tersebut, saya jadikan, saya terfikir, pengalaman ini kalau saya buat satu paper untuk saya buat tesis, buat master atau PhD, jadi umpama ni kita ni serampang dua mata lah. Jadi kalau kita nak belajar tu, kalau dah kita ilmu yang kita dapat hari-hari tu, kalau kita convert jadi benda yang kita boleh ambil master, PhD, why not? Jadi kena work smart. Jadi begitu juga masa saya ambil PhD, sebab saya ada kaitan dengan pembangunan data, big data. Jadi benda tu saya jadikan satu panduan untuk saya. Why not benda yang saya buat, saya jadikan juga untuk saya continue sambung PhD saya. Jadi kat sini bergantung kepada diri sendiri. Jadi sebab kita kena setia kepada kerja kita, kepada benda yang kita buat. Sebab when we talk about loyalty, kita setia dengan pasangan kita, setia dengan keluarga, setia dengan majikan. Tapi kadang kita tak setia dengan diri sendiri. Sebab apa yang kita buat lain daripada apa yang kita fikir. Jadi kat sini bergantung pada kehendak sendiri. Then kalau kita nak menghabiskan sesuatu tu, kita kena berjanji dengan diri sendiri. Sebab sekarang ni kalau janji kita kepada kawan, kita selalu tak penuhi. Sebab bagi kita, tak apalah. Tapi cuba kita berjanji dengan diri sendiri. Sebab hari-hari kita sendiri jumpa diri sendiri, kita janji, I can do this, I need to finish this. Jadi kena ada semangat, komitmen, kesetiaan untuk menghabiskan apa-apa jua benda yang kita buat. Okey. Antara tips Datuk Wan tadi, dia kata kena spend a few hours komitmen. Yang kedua saya rasa sangat menarik sebab Datuk Wan kata pilih tajuk yang dekat dengan apa yang kita buat, supaya kita punya passion pun ada di situ dan dia membantu serampang dua mata. Sebenarnya kan Datuk Wan, dia juga hasil research dia juga contribute back to the society, betul tak? Menjadi reference. Menjadi reference untuk future reference lah untuk yang kat luar tu. Tu yang penting sebab you kena relate, baru you ada semangat nak habiskan. Okey, saya nak tanya yang paling busy ni, semuanya busy-busy dekat sini ni. Izwan, mungkin ada DJ kat luar tu kan, pengacara-pengacara TV yang juga macam Izwan lah, yang rasakan 24 jam tu tak cukup je, tapi Izwan cukup je nak sambung belajar. Jadi saya nak tanya Izwan lah, macam mana tips dia macam mana, how do you do it? Sebab saya tahu DJ ni lagilah dia punya timing kan, bila kena malam, siang, lepas tu komitmen kerja lagi dengan paper lagi. Boleh tak Izwan share sikit tips untuk yang tengah menonton, mana dah tahu lepas habis ni dia terus enroll, apply. Silakan Izwan. Terima kasih Puan Azlin sekali lagi, dan juga saya nak menyapa rakan-rakan ahli panel, Datuk Wan Khalid, sahabat saya, lama kita tak berjumpa, Helmi, terima kasih. Dan kalau ditanyakan kepada saya tadi bagaimana saya membahagikan masa lah, sebenarnya dulu apabila saya nak menyambung pengajian, UUM ni ada dekat Kuala Lumpur pun. Jadi ramai yang bertanya kenapa susah payah nak pergi sampai GSG tu dan nak di Sintok sana kan. Kenapa tak buat di Kuala Lumpur saja? Hidup ni dia tak best tau kalau kita tak cabar diri kita. Dan kita mesti jangan hidup dalam zon selesa kita, comfortable zone saja. Kalau comfortable zone, apabila saya dah ada ijazah pertama, mungkin dah cukup kot. Saya dah tunaikan harapan orang tua saya dah ada kerja yang baik, saya mungkin orang dah kenal dan sebagainya. Tapi apakah itu kepuasan yang cukup?
Dalam hidup ni, saya rasa saya masih muda. Bukanlah kata muda sangat kan, mungkin di pertengahan usia lah. Dan saya tak mahu apabila kita dah capai usia emas nanti, saya menyesal kerana saya tak lakukan perkara yang sebenarnya saya boleh lakukan dahulu. Tuhan bagi kita masa 24 jam. Semua daripada kita, tak ada seorang pun ada 24 jam 1 saat. Tak ada. Semua kita 24 jam. Jadi bagaimana cara kita nak menguruskan 24 jam tu tertakluk kepada kita. Dan kenapa saya memilih UUM? Seperti yang sahabat-sahabat saya semua dah katakan tadi, sebab ada flexibility di situ. Dengan tenaga akademiknya yang sangat, selain dari membantu, saya harus katakan tenaga akademik di UUM ni pushy tau. Mereka push kita. Pushy in a very positive punya connotation lah. Motivate lah. Yang negatif bagi semangat. Bagi semangat. Betul. Maknanya sentiasa mendorong kita untuk kita, kalau tak boleh selesaikan, bila boleh selesai ni, boleh selesai ni. Jadi kita pun rasa naik malu. Dan macam saya katakan tadi, ini percubaan saya yang kedua. Saya mungkin dah pernah terkandas kali pertama, jadi saya tak mau pisang berbuah 2 kali. Jadi kita nak cuba selesaikan dan lakukan yang terbaik. Time management tu perlu sentiasa ada lah. Macam saya, kadang-kadang orang anggap klise ataupun macam kebudak-budakan, kita ada buku tulis apa yang kita kena buat dan sebagainya. Tapi kalau kita tak buat begitu, time management kita mungkin ke laut sikit. Jadi kita kena ada disiplin. Dalam hidup ni kena ada disiplin. Kalau kita boleh menguruskan, kita nak menguruskan rumah tangga, nak menguruskan kerjaya, macam mana kalau masa sendiri atau diri sendiri tak terurus. Jadi langkah asas ni, kalau perlu ada planner. Jadi saya dah tahu dah kenapa UUM. Sebab saya pun ada buat satu perniagaan di utara. Saya selalu berulang-alik ke utara. Jadi saya boleh divert juga untuk ke kampus dan kalau ada apa-apa keperluan kan. Jadi kena ada perancangan lah. Apabila kita dah ada perancangan yang cantik tu, insyaAllah didorong dengan doa daripada keluarga, didorong dengan semangat yang diberikan oleh barisan akademik di kampus, kita boleh lakukan. Okay, Izzuan dia kata I should take the challenge. Betul tak? Sebab apa tau, betul lah Izzuan kata nanti bila dah tua-tua baru nak lama I should have done it earlier. Betul tak Izzuan So sekarang ni kena grab. Naknya sekarang ni tengah yang masa yang paling sesuai untuk kita grab. Dah macam-macam platform kemudahan sebenarnya, walaupun orang nampak alamak PKP, PKPB, PKPP ni macam-macam kan, tetapi ni kemudahan dia sebenarnya untuk student online. Kat mana-mana pun boleh akses. Okey, untuk kalau saya boleh tambah, macam saya berada di bawah Dr. Kamarul, supervisor Dr. Kamarul, dan Dr. Kamarul daripada Institut Indonesia, Singapura dan Thailand. Sebenarnya kita tak payahlah nak terlalu tengok universiti dekat London ke apa. Kita di sini pun ada yang antarabangsa tau. Kita belajar tentang dunia sekeliling kita, international relation. Jadi kualiti pendidikan di Malaysia setara dan setanding dengan universiti-universiti luar. Dan pengajian-pengajiannya juga saya panggil global, iaitu dia bersifat global tapi based di local. Jadi ini sebenarnya satu yang package menarik. Saya tak perlu nak mengidam-idam pergi jauh, pergi duduk negara bersalji ke apa. Apabila dalam zaman PKP, PKPB semua ni, semuanya ada dekat tanah air kita. Dan tinggal lagi nak atau tak nak. Nak atau tak nak. Itulah dia. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, Universiti Utara Malaysia ni ada lebih 2,000 orang student international daripada 55 negara. Sebab tu kita we are global. So exposure tu kita dah bagi sebenarnya di sini. Cuma bak kata Izzuan tadi lah, nak tak nak je. Betul tak? Okey. Sekarang ni saya nak dengar tips daripada Cik Halmi. Cikgu Halmi dulu Sekarang dia pelakon. So mungkin Cik Halmi boleh cerita. Busy. Memang busy orang dia. Sampai hari ni pun dia busy kat kereta tu. Tapi dia masih lagi bagi komitmen kepada GSG. Boleh tak share tips sikit? Silakan Halmi. Kuat sikit. Tak dengar. Hello, dengar? Dengar. Okey. Terima kasih Puan Pengacara. Ya betul. Apa yang pengacara beritahu tu betul. Selain
selain daripada bekerja menerbitkan drama TV dan berlakon, saya juga terlibat dalam 2 NGO, iaitu menjadi pengerusi Persatuan Alumni Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Malaysia Negeri Perlis dan juga pengerusi Yayasan Anti Rasuah Malaysia. Jadi dalam bercakap di hadapan halayak ramai, saya tidak boleh menjadi tong kosong. Sekarang sebab zaman sekarang ni zaman yang orang ramai memerlukan hang siapa? Siapa kamu? Kamu bercakap tentang yang rasuah. Kamu ni siapa kan? So ini adalah salah satu sebab saya mengambil pengajian ni dan meneruskan kajian saya dalam bidang rasuah. Saya buat master ni pun dalam bidang rasuah lah. So lepas ni saya berharap apabila saya buat kajian dan saya bercakap dengan orang ramai, at least orang tidaklah mengatakan saya bercakap kosong lah, bukan tong kosong. Zaman sekarang ni zaman yang semua orang memerlukan sesuatu di belakang. So apabila kita nak berhadapan dengan masyarakat, kita kena ada ilmu. Jadi inilah yang saya sedang cari, selain daripada busy dan selain daripada busy, tapi saya perlu backup ilmu yang diiktiraf. UUM lah tempat yang saya pilih lah, yang sebagaimana saya sebut awal-awal tadi. Lagipun wife saya pun sedang buat PhD dekat UUM juga, dan saya harap menjadi contoh lah kepada anak-anak keluarga saya dan rakan-rakan saya lah, pendorong supaya semua orang terus belajar. Interestingly, sebab Cik Helmi ni dia pengerusi Yayasan Anti Rasuah Perlis. So dia buat dia punya research pasal rasuah. So sebenarnya dia relate balik kepada apa yang sedang dia buat, dan sebenarnya yang paling bestnya contribute back to the society lah. Pahala kan, pahala sebab kita share, betul tak, dengan masyarakat. Macam ni, macam tadi Datuk Wan cakap lah, kalau kita buat something yang dekat dengan kita, maka kita akan lagi lebih semangat untuk menghabiskan tu. Dan macam tadi Helmi cakap, jadi kita tak ada cakap kosong lah, betul tak Helmi? Kita ada fakta dengan research kita tu. Ya betul. Itulah yang kita, sebab masyarakat sekarang dia pandai beza. Kalau kita pandai macam mana pun, tanpa ilmu akademik, orang akan ignore kita. Betul. Tu yang mahal dia tu. Okey, kata pepatah, kalau tak pecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya. Itulah dia. Okey, kita boleh dengar sebab ada bunyi gangguan sikit. Okey, kita sebenarnya macam-macam dah tips kita dapat hari ni, dah macam-macam. Sebelum saya nak sampai ke hujung ni, saya nak tanya dekat-dekat sebenarnya, ada program khas tak untuk polis ke? Mungkin nak highlight program-program khas dengan polis, Kementerian Dalam Negeri, sebab mungkin ada yang kat luar tu nak buat research ataupun collaboration dengan GSJSG. Mungkin boleh Dr. Rusdi boleh cerita sikit? Okey, berkenaan dengan what we call it program on demand. Biasanya kita ada, kalau contoh dengan dengan ISPIN tempoh hari, maknanya diorang ni dalam masa yang sama diorang akan mahu continue untuk buat masters, and then kita buat satu special cohort yang biasanya jumlah ni mesti lebih daripada 20 pelajar lah, baru kita boleh buat program yang special macam ni. So 20 orang. Saya nak, ni ada Dr. Ishabi ni dia highlight. Sebenarnya apa yang Dr. Ishabi highlight kat komen ni sangat menarik. Memang betul lah. First kali, perkara-perkara ataupun cabaran yang sebelum kita sambung belajar. Soalan pertama kan yang selalu dia tanya, keuangan. Ada beasiswa ke? Beasiswa sekarang ni dulu ada. Kalau kita tengok KPT kita menyediakan My Brain untuk master dengan PhD. Tapi sekarang ni kita berharap in future My Brain akan continue lah. Tapi sebenarnya untuk yang private tu ada KWSP. Itulah. That's why boleh guna KWSP tu untuk membiayai pengajian mereka. Betul. Boleh apply PTPTN. PTPTN pun boleh. PTPTN dan sebagainya, betul. Macam-macam sebenarnya. PTPTN dan sebagainya. Macam-macam ada sumber kewangan yang disediakan. Okey, yang kedua, kena berhenti kerja ke? Berhenti kerja tak seperti berhenti kerja. Kalau tengok panel-panel yang ada pada hari ni, semua still lagi bekerja. Maknanya kita boleh buat cara part time, kalau nak buat full time pun boleh. Tapi kena fleksibel dari segi orang kata
masa dia orang tu, masa bekerja tu. Tapi kan doktor, ni tengah PKP, PKPB kan online. Yes. Tak payah berhenti kerja pun. Tak perlu pun sebab semua kelas secara online sekarang ni. Tadi kita dah dengar kan dua panelis kita kata fleksibel sangat. Betul. Dengan GSG ni. Yeah. Sangat fleksibel. And then tambahan mereka sekarang ni buat master dan juga PhD secara by research. By research ni hanya yang paling penting mula-mula perlu menghadiri prerequisite kelas iaitu Academic writing, subject academic writing dengan research method. Selepas itu terus communicate dengan supervisor. Betul. Sebenarnya dua subjek tu pun untuk menyiapkan diri kita untuk menulis secara akademik. Betul. Semua orang boleh nulis tapi not in an academic way. Betul, Sebab tu yeah. yang untuk bakar-bakar ni kena attend tu academic writing dan juga research methodology. Dua je. Betul. Okey. Soalan yang ketiga. Susah ke nak buat master dan PhD ni? Ini boleh tanya panel yang berada dalam program kita hari ini, susah atau mudah? Bagi saya ialah bila dia agree to disagree. Betul. Jawapan dia. Mudah kalau kita betul-betul bagi komitmen. Susah kalau kita tak bagi komitmen. Tapi bagi saya master dengan PhD ni kalau kita bertiga ni taklah susah sangat. InsyaAllah boleh habis. Tapi make sure pelajar-pelajar mesti orang kata kena close dengan supervisor. Betul. Itu yang paling penting. Bagus macam mana kita, tapi kalau kita ada masalah dengan supervisor, saya ingat nak habis pun susah. No pain no gain kata yes, orang. Yes, betul. Yang susah itulah yang tapi kita saya di GSG ni saya tak nampak mereka tak boleh habis. Sebab kalau kita tengok daripada data yang saya bagi tahu tadi, daripada 2,995 orang yang berdaftar, kita dah hampir 1,500 yang dah bergraduasi. So dari segi percentage very very high. So kalau ada masalah, refer kepada Dekan Ghazali Syafi'i Graduate School. Kita cuba untuk selesaikan masalah. Yang penting dengan supervisor tu kena selalu berhubung. Yes, tu yang betul. penting. Tu key dia. Okey, lepas tu soalan 4. Tapi saya tak pandai sangat English. Kita boleh buat thesis tadi dalam bahasa Melayu. Betul. Thesis boleh buat dalam bahasa Malaysia pun. Kan tadi Dr. Aminur Rashid pun highlight. Kita ada 3 bahasa yang diberi orang kata pilihan. Betul. Satu bahasa Malaysia of course lah. Lepas tu bahasa Inggeris dan bahasa Arab ni just fokus untuk Islamic Jerusalem Studies lah. Okey. Last kali dia kata UM tu jauh lah. Sebenarnya Universiti Utara Malaysia ni terletak di Sintok dan juga ada di kampus Kuala Lumpur. Betul. Okey. Ni Noraini ni dia cakap kat sini saya baca Saya berminat nak sambung PhD secara full time di UM, sedang dalam pencarian potential supervisor. Mungkin Doktor boleh cerita sikit lah pasal supervisor ni macam mana pemilihan. Berkenaan supervisor ni saya ingat siapa yang bertanya tu Noraimi. Okey, Noraini. Saya ingat kita juga perlu melihat kepada bidang masa sarjana dia, masa degree dia, and then daripada situ kita boleh look untuk dia propose supervisor yang sesuai bidang lah. Yang, tapi bagi saya tak ada masalah, just email saya ya. Itu dia. Kita akan bantu sebaik yang mungkin. InsyaAllah. Okey. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan. So saya nak tanya, nak minta kata-kata perangsang, kata-kata terakhir daripada panelis kita lah. Kita mulakan dengan Izwan. Mungkin Izwan ada kata-kata nasihat ataupun perangsang untuk yang tengah menonton ni, dan juga mungkin ada DJ-DJ, pengacara-pengacara yang masih tengah duk fikir-fikir nak sambung ke tak sambung ke kan. Dia kadang-kadang ni dia kena bagi sedikit urgency tu untuk semangat untuk diorang kan. Jadi mungkin boleh jadikan Izwan sebagai contoh. Jadi saya nak minta Izwan bagi sikit kata-kata perangsang daripada Izwan. Silakan Izwan. Sebenarnya kalau nak dikatakan mereka yang aktif dalam industri seni kreatif ramai yang dah enroll sebagai pelajar UUM di kampus Kuala Lumpur. Nama-nama hebat saya tahu, ada Fizo Omar, ada beberapa orang lagi yang memang menjadi pelajar di sana, dan sebenarnya tak ada alasan macam saya katakan tadi. Dan saya setuju dengan apa yang Helmi katakan, dalam zaman sekarang ketika suara kita
tidak boleh dibelakangkan. Semua orang nak suaranya didengari. Semua orang nak aktif dekat Instagram, dekat TikTok, dekat Facebook sebab nak menonjolkan apa yang dia percaya, apa yang dia mahu lakukan. Tetapi kalau kita jadi tong kosong, macam seorang panel kata tadi juga, memang tak bolehlah, kita kena support dengan ilmu. Dan saya ada satu orang panggil latar belakang media, saya perkirakan boleh mungkin kuat lah. Saya hampir 20 tahun dalam bidang media. Tetapi saya cabar diri saya sekarang ambil master in international relation, perhubungan antarabangsa, sebab saya minat topik itu. Saya minat mengenai Jerusalem, Baitul Maqdis. Jadi saya nak lakukan benda di luar daripada normaliti ataupun zon selesa saya. Di situ saya dah dapat dua. Saya boleh bercakap tentang media dan sekarang saya boleh bercakap tentang hubungan antarabangsa juga. Jadi kita jangan terus selesa dengan diri kita. UUM telah sediakan satu platform yang baik. Belajar di rumah saja. Setakat ni saya pergi ke kampus hanya untuk mendaftar. Kad metrik pun dihantar terus ke alamat saya. Tak ada keperluan untuk pergi ke kampus. Jadi saya dapat ilmu secara online dan insya-Allah kalau tak ada aral, harap-harapnya tahun ni Viva saya selesai. Dan jadi there you go, saya dah pergi ke satu level lagi. Dan jadi kepada artis ke, kepada mereka yang berada dalam industri seni kreatif ke, atau sesiapa saja sebenarnya, ilmu ni seperti Nabi kata, belajar daripada buayan sampailah kita masuk ke liang lahat. Kita sahaja yang nak atau tak ataupun tak nak. Kita doakan semoga Izwan akan terus sukses dan berjaya dalam Viva-nya. Terima kasih Izwan kerana bersama kami. Okey, saya nak jemput Cik Halmi. Mungkin nak bagi kata-kata perangsang untuk yang tengah menonton tu. Silakan. Tak dengar. Mute ke? Kuat sikit. Hello. Cik Halmi. Dengar tak? Dengar. Okey, terima kasih. Saya cuma nak minta kepada semua yang mendengar tu, jangan tangguh-tangguh lagi lah kalau ada hasrat untuk sambung belajar tu. Sebab kalau nak dikira malas atau takut ni, nak makan nasi pun kita malas kadang-kadang. Kan? Tapi untuk diri kita, kita kena buat sesuatu untuk diri kita. Kita tak payah pedulikan orang lain. Kita buat sesuatu untuk mengisi kekosongan dalam jiwa kita. Sebab jiwa kita kalau tak diisi dengan benda yang manfaat, akan diisi oleh benda lain. Jadi saya tengok hanya ilmu akademik, ilmu agama ni, kita kena terus belajar lah. Macam saudara Izwan cakap, sampai ke liang lahat. So pada yang di luar sana, jangan teragak-agak lagi lah. Kalau tunggu setahun ke setahun, kawan-kawan yang lain pun dah buat habis, kita je yang ketinggalan. So good luck pada semua rakan-rakan saya. Dan good luck juga kepada semua pendengar yang ingin mencuba untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih Halmi. Terima kasih. Kita doakan juga semoga Halmi terus sukses. Dan yang akhir sekali daripada Datuk Wan Khalid. Mungkin Datuk nak cerita, bagi sedikit lah nasihat, kata-kata perangsang untuk semua yang menonton ni. Silakan Datuk. Okay, terima kasih. Di sini saya ingin nak menyeru kepada anda yang di luar sana, tiada istilah terlambat untuk bermula. Kalau kita nak memulakan sesuatu, tak ada. Kalau kita cakap dah lambat, tak ada. Tanpa mengira umur, tanpa mengira tempat, better late than never. Tiada istilah lambat untuk kita menuntut ilmu. Okay, untuk kepada penjawat awam yang bekerja dengan government, saya meraisai macam mana pengalaman sebagai penjawat awam. Teruskan hasrat anda untuk menyambung pelajaran sebab untuk career movement. Sebab seperti yang diketahui di dalam hierarki penjawat awam, kalau kita dapat meneruskan, mendapat tahap akademik yang lagi tinggi, jadi senang untuk kita for the next step on the career movement. Untuk yang corporate pula, kalau anda menyimpan hasrat, teruskan sebab it's good for your branding, it's good for your profiling. Sebab bukannya semata-mata kita nak belajar, sebab kita memang yang pentingnya kita minat, memang minat kena ada kat situ, tapi kita mesti ada objektif dia. Sebab kalau kita bukan hanya nak belajar just untuk membuang masa, tidak. So untuk penjawat awam, untuk pada yang berada di dunia korporat, sila teruskan hasrat anda. Dan bagi saya personally, my own opinion, UUM is the best. Tu dia, betul. Dari segi flexibility dan juga seperti yang Saudara
Izwan cakap tadi, the pushing factors tersebut. Sebab seperti Dr. Kamarul, Profesor Rusdi, walaupun dia bagi saya terlalu tinggi ilmunya, tapi dia tetap bertanya kepada saya, macam mana keadaan Wan? Jadi dari situ memberikan semangat kepada saya untuk menjadi yang lagi terbaik dalam meneruskan kehidupan saya sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang pekerja dan sekarang mengetahui sebuah syarikat public listed company. Jadi saya nasihatkan kepada anda semua, tiada istilah anda terlambat ke, teruskan. Semoga apa yang kita buat ini diberkati oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk. Sangat bernas nasihat dia tu. Tepat sekali. Elok untuk branding diri sendiri sebenarnya. Betul Datuk cakap. Okey, kita nak jemput Dr. Kamarul Azman sepatah dua kata dan juga mungkin nasihat untuk yang sedang menonton ni. Silakan Dr. Okey, untuk para penonton, pelajar-pelajar yang mau datang ke UUM, kadang-kadang ada yang menanyakan, saya ni tak pandai bahasa Inggeris. Boleh datang ke UUM, kita train dia agar pandai dalam bahasa Inggeris. Kita ada kelas intensive English dan sebagainya. Saya memetik kata-kata pujangga. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Tapi pada hari ini, kita ada di UUM, kita ada ramai pakar-pakar, pesyarah-pesyarah, tenaga pengajar dan sebagainya. Datanglah ke UUM, insya-Allah kami sedia membantu untuk anda. Insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Kamarul. Dia tengah tunggu je lagi tu. Dr. Kamarul tunggu je lagi untuk student-student datang kepada dia. Okey, Profesor pada Dr. Aminur Rashid, silakan Doktor. Okey, ringkas daripada saya. Okey guys, jangan pilih-pilih lagi. Jom pilih UUM. Okey, let us together dan we welcome you all and kita akan bekerja bersama-sama insya-Allah to complete your research journey to get a masters and PhD insyaAllah. Okay, thank you. Thank you. Okay, pesanan terakhir daripada orang kuat kita, penolong Naib Chancellor dan juga Dekan GSG. Silakan Profesor Madya Dr. Rosdi Omar. Okey, terima kasih Lin. Akhir sekali saya pun ringkas ya. Yang paling penting terutama yang di luar tu seperti apa yang ahli panel yang kita bercakap dan juga beberapa ahli panel di depan saya, di sebelah saya, yang paling penting sekarang ni datanglah ke UUM. Dalam keadaan sekarang ni, dalam new normal ni, inilah masa yang sesuai untuk you all semua yang berada di luar tu untuk sama-sama menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan buatlah master dan PhD di UUM, terutama di GSG. Sekian, terima kasih. PKP, PKPB, PKPP. Jom kita buat master dan PhD di Ghazali Shafi'i Graduate School of Government. Betul. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua panelis kita, alumni kita yang sedang menonton dan juga join kita panelis di sini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan JPP, UUMIT, PBS, KIMPA, tim GSG, Managers Coffee dan juga Marketing Division. Saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan. Sesungguhnya kekurangan itu adalah daripada pihak kami dan yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Sebelum saya mengundur diri, saya nak share sikit satu Chinese proverbs. Teachers open the door but you must enter by yourself. Sekian saja daripada saya, Nur Azlin Haji Abdul Jalil, Pengarah Pemasaran Universiti Utara Malaysia untuk anda semua. Biskut Kering Kopi O, episod yang ke-20. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.